Okey, Assalamualaikum kepada Tuan Haji Nazri. Okey, saya Siti Sarah binti Zakaria memperkenalkan penilaian pengajaran dan pembelajaran. Okey, dalam slide yang saya telah sediakan ni, saya telah menerangkan dari segi pengenalan kepada inilah proses penilaian. Okey, penilaian ni ialah proses yang digunakan untuk membuat sesuatu keputusan ataupun pertimbangan nilai daripada pemerhatian terhadap proses pembelajaran yang telah diadakan lah. Jadinya dari segi pengajaran pula, penilaian ini amat penting untuk mengetahui sejauh mana seseorang guru itu boleh memperbaiki cara ataupun teknik yang digunakan semasa proses pengajaran dilakukan. Okey, kemudian dalam konteks pembelajaran pula, maksud maklumat yang diperolehi daripada penilaian tersebut dapat membolehkan guru untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan kelemahan dan kekuatan untuk pelajar tersebut. Sejauh mana kelemahan dan kekuatan pelajar dalam mempelajari sesuatu benda dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, terdapat beberapa penilaian yang boleh diklasifikasikan. Okey, antaranya adalah bentuk penilaian seperti penilaian rujukan normal, rujukan kriteria, penilaian formatif dan penilaian sumatif. Itu adalah antara contoh-contoh penilaian. Okey, biasanya dalam pembelajaran penilaian formatif dan penilaian sumatif amat penting dan amat dititik beratkan sepanjang proses dan proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang tujuan penilaian dilakukan dalam proses pengajaran lah. Okey, untuk mengetahui tujuan untuk mengetahui sejauh mana konsep-konsep yang disampaikan oleh guru itu difahami oleh pelajar sejauh mana. Maknanya dengan adanya penilaian boleh kita tahu tahap kecapaian kefahaman murid lah dalam sesuatu pelajaran. Okey, yang kedua adalah untuk menilai pembelajaran para pelajar. Okey, kalau guru sekadar hanya menilai pada pemerhatian yang tanpa membuat penilaian, guru tidak akan mendapatkan konsep ataupun menilai pelajar dengan secara lebih mendalam terhadap sejauh manalah kefahaman pelajar dalam proses pelajaran tersebut. Okey, yang ketiga untuk menilai sama ada objektif pelajaran tercapai atau tidak. Okey, sebagai guru kita kadang-kadang hanya menyediakan objektif tapi kita tidak tahu sejauh mana objektif itu dapat disampaikan atau tidak. Okey, dengan melalui penilaian kita dapatlah tahu objektif itu tercapai atau tidak. Okey, kemudian di sini saya akan terangkan juga kepentingan itu sesuatu penilaian lah terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Okey. Yang pertama adalah untuk mengetahui keupayaan kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia adalah dalam belajar kan. Maknanya kita dapat tahu kita ajar sebanyak mana dan sebanyak mana pelajar faham melalui penilaian. Kalau sekadar melalui mata dengan melalui pemerhatian, kita hanya tahu hanya beberapa sahaja. Kita tidak dapat mendalami apa yang dirasakan oleh pelajar lah ketika kita menyampaikan suatu pengajaran. Okey, melalui penilaian juga kita dapat tahu jika penilaian itu dapat contoh saya bagi dari segi memberi soalan lah. Okey, dari segi memberi soalan kita dapat tahu yang pelajar tu sejauh mana kefahaman mereka. Okey, pada tahap soalan mana yang dapat diorang jawab kan, supaya kita dapat tahulah dan sejauh mana juga diorang dapat tahu tahap pembelajaran pelajar tersebut. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan konsep pengajaran dan pembelajaran. Okey, konsep pengajaran. Pengajaran adalah satu proses penyampaian ilmu pengetahuan. Ia juga meliputi perancangan topik, objektif yang hendak dicapai, isi pengajaran, cara penyampaian dan kesesuaian penilaian.
Okey, seterusnya adalah pengajaran boleh ditambah baik secara berterusan menerusi penyelidikan, pengembangan ilmu, pemantapan kemahiran dan rujukan kepada amalan profesional yang berkaitan. Okey, ia juga merangkumi proses mereka bentuk kurikulum, penyampaian kurikulum dan sistem penilaian pelajar. Contoh pendekatan yang boleh diaplikasikan seperti pengajaran berpusatkan murid, guru, hasil, proses dan nilai. Menurut Sharifah. Okay, seterusnya kita tengok pada konsep pembelajaran. Pembelajaran memerlukan kaedah dan proses sama ada dari yang paling mudah sehinggalah kepada yang paling kompleks. Pembelajaran juga boleh berlaku tanpa melalui proses pengajaran formal. Pengajaran yang baik akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan. Dalam situasi tertentu, terdapat pembelajaran yang tetap memerlukan proses pengajaran. Okay, menurut Slavin pada tahun 2005, beliau mendefinisikan bahawa pembelajaran sebagai perubahan dalam diri seseorang individu akibat daripada pengalaman. Manusia mula belajar sejak ia dilahirkan dan semua pembelajaran ini berkait rapat dengan pengalaman. Mengikut Hill pula, pembelajaran berlaku apabila pengalaman menyebabkan satu perubahan yang agak kekal dalam pengetahuan atau tingkah laku seseorang. Okay, terdapat 5 proses dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama adalah induksi, yang kedua adalah kandungan, yang ketiga adalah penilaian, yang keempat adalah penggayaan, pengukuhan dan pemulihan, dan yang kelima adalah perkembangan. Assalamualaikum. Saya Nurul Syahda. Seterusnya saya akan menerangkan tentang ciri-ciri penilaian pengajaran dan pembelajaran. Okey. Tujuan dia dilakukan adalah untuk menentukan sejauh mana objektif pelajaran telah dicapai. Biasanya cikgu akan buat benda ni dalam RPH. Antaranya juga adalah untuk membantu guru mencari kaedah yang sesuai dalam PMP untuk membantu kelemahan pembelajaran murid. Seterusnya ia dijalankan untuk menentukan kemajuan pelajar dalam aspek intelek, rohani dan lain-lain lagi. Yang keempat adalah untuk memastikan prinsip asas penilaian diikuti. Okey, seterusnya saya akan teruskan dengan kaedah penilaian. Terdapat 3 kaedah penilaian iaitu lisan, pemerhatian dan penulisan. Ketiga-tiga penilaian ni, kaedah penilaian ni terdapat cara dia yang tersendiri. Okey. Yang pertama kita tengok kaedah penilaian. Okey. Melalui kaedah penilaian ni, penilaian pemerhatian ni, kita biasanya kaedah ini telah dilakukan oleh guru-guru tanpa mereka sedar. Okey. Cikgu boleh tengok perlakuan atau amalan pelajar, tengok macam mana kemahiran manipulatif mereka setelah belajar sesuatu bab atau tajuk. Okey, seterusnya kemahiran mereka cipta. Biasanya kemahiran mereka cipta ni terdapat dalam subjek kemahiran hidup. Okey, seterusnya kita tengok kaedah penilaian lisan. Penilaian lisan ni biasanya digunakan oleh cikgu untuk mengumpul maklumat semasa berlaku interaksi antara terdapat 3 iaitu murid dengan guru, murid dengan murid dan murid dengan bahan pembelajaran. Okey, seterusnya kita akan tengok okey, ini adalah contoh aktiviti penilaian lisan. Okey, biasanya semua ni pun kita biasa buat dalam kelas. Okey, seterusnya adalah penilaian secara penulisan. Penilaian secara penulisan ni dia terdapat 2 iaitu soalan dalam bentuk objektif dan juga soalan dalam bentuk subjektif. Biasanya soalan dalam bentuk objektifnya biasa kita pelajar dapat dalam peperiksaan, dan dalam bentuk subjektif ni juga dalam bentuk peperiksaan. Okey, saya bagi contoh soalan objektif ni. Okey, ini adalah contoh penilaian secara objektif iaitu okey, ini antara soalan yang saya buat ketika latihan mengajar. Seterusnya ni contohnya secara subjektif tapi telah menggunakan teknologi seperti pitstone.com untuk pelajar buat. Okey, pelajar buat menggunakan pitstone.com masa ni dia lebih menarik, dia lebih membuatkan pelajar tertarik. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasina Abdul Razak. Saya akan menerangkan tentang pelaksanaan penilaian. Okay, pelaksanaan penilaian yang adalah yang dilaksanakan oleh guru. Okay, pertamanya proses dimulakan dengan menentukan silibus. Guru perlu menentukan silibus apa yang ingin dinilai dan seterusnya adalah pengubalan soalan.
guru perlu memilih dan penyelesaian soalan itu perlu mengikut standard yang telah ditetapkan. Sesungguhnya adalah pembinaan skema jawapan. Skema jawapan ini perlu disediakan oleh guru dan proses ini diikuti oleh mentadbir ujian, memeriksa serta memberi skor serta menganalisis item penilaian. Proses ini adalah untuk objektif pembelajaran yang ingin dinilai adalah tercapai. Okey, seterusnya adalah contoh di dalam contoh penilaian dalam pembelajaran Masri. Penilaian formatif. Penilaian formatif ini adalah penilaian yang dijalankan secara berterusan dalam proses PMP. Guru juga boleh menilai kemajuan murid dalam pelbagai aspek termasuk aspek-aspek yang tidak dapat dinilai secara berpusat. Oleh itu, kerana tidak dapat menilai secara berpusat, mungkin terdapat sedikit kekurangan, so guru perlu menilai secara individu supaya penilaian dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Okey, seterusnya adalah penilaian summatif. Penilaian summatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir tahun. Contohnya peperiksaan akhir tahun seperti UPSR, BMR, SPM dan SCPM, dan biasanya dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Okey, keputusan penilaian secara berpusat ini dapat memberi maklumat tentang pencapaian murid di seluruh negara. Selain itu juga, penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seseorang murid dengan murid lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan. Kata seterusnya, okey, hasil maklumat penilaian yang diperoleh akan dilaporkan kepada pihak berkenaan supaya tindakan susulan dapat dijalankan dari semasa ke semasa. Okey, kaedah pembelajaran Masri adalah guru perlu pastikan setiap pelajar menguasai satu topik sebelum beralih ke topik yang baru. Sebenarnya memerlukan peruntukan masa yang mencukupi dan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti. Kelebihan penilaian. Kelebihan penilaian ni yang pertamanya menentukan pelajar yang tinggi keupayaannya dan amat lemah. Apabila guru dapat menentukan pelajar yang lemah dan yang tinggi keupayaannya, guru dapat melaksanakan tindakan-tindakan yang dapat memperbaiki keupayaan mereka. Okay, seterusnya membolehkan guru-guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pembelajaran mereka. Melalui ujian dan penilaian terhadap pelajar, guru sentiasa dapat meningkatkan kualiti pengajaran mereka. Maksudnya, apabila pelajar itu tidak faham, maksudnya guru perlu baiki kualiti pengajaran supaya pelajar itu dapat mengikuti apa yang diajar oleh guru tersebut. Seterusnya, membolehkan pelajar mengetahui kelemahan-kelemahan mereka. Bila mereka mengetahui kelemahan-kelemahan yang mereka alami dalam suatu bidang, pelajar boleh terus memperbaikinya tanpa perlu menunggu sehingga suatu masa yang tidak dapat dipastikan. Guru juga dapat mengetahui tentang kelemahan dan kekuatan dalam seseorang murid, potensi mereka dan mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. Saya Sharifah Nurul Syuhada binti Saidul Rahman akan menyambung tentang kekurangan penilaian. Terdapat 5 kekurangan dalam penilaian, iaitu yang pertama, mengahadkan apa yang dapat diukur. Yang kedua, tidak dapat mengukur atau menilai sepenuhnya matlamat khusus dan objektif PDP. Yang ketiga, hanya menilai prestasi seorang pelajar dalam satu hari tertentu dan tidak mengambil kira faktor luaran. Yang keempat, ramai guru yang akan mengajar semata-mata untuk penilaian pelajar. Yang kelima, hanya menilai prestasi pelajar daripada pertumbuhan keseluruhan sepanjang tahun. Maksudnya, guru hanya menilai pelajar berdasarkan penilaian tersebut. Guru tidak mengambil kira faktor-faktor lain seperti bakat pelajar sendiri. Seperti mana yang kita tahu, pelajar, setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada pelajar yang tidak dapat tak boleh nak adapt dengan peperiksaan, tetapi dia ada bakat lain seperti kemahiran lain. Berdasarkan penilaian ini, guru hanya menilai pelajar berdasarkan keputusan peperiksaannya sahaja. Pula terdapat juga guru yang hanya
mengajar semata-mata untuk peperiksaan. Dia tidak mengambil kira kefahaman pelajar dalam mata pelajaran tersebut. Okey, itu adalah antara kekurangan penilaian. Seperti mana yang kita tahu, setiap benda akan ada pro dan kontranya. Maksudnya penilaian ni terdapat kelebihan penilaian, tetapi ada juga kekurangannya. Tapi kekurangannya tidaklah terlampau banyak. Kesimpulan, sistem penilaian peperiksaan meletakkan satu standard yang tinggi supaya dapat melahirkan generasi yang berilmu dan berwibawa. Penilaian dilaksanakan dengan sempurna oleh guru-guru dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran. Seterusnya, guru dapat membantu murid meningkatkan kemajuannya dalam pembelajaran, dan seterusnya memperoleh pencapaian cemerlang dalam penilaian sumatif dan penilaian di peringkat pusat, serta dalam diri murid dari aspek kognitif, pemikiran, afektif, perasaan dan tingkah laku moral. Sekian saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.